Assalamualaikum dan selamat malam. Bertemu kita sekali lagi dalam FB Live 8pm. Tajuk hari ni adalah scammer. Tajuk ni memang best sebab rata-rata memang ada antara kita yang pernah kena scam. Okey, jadi hari ni kita akan belajar satu ilmu yang mana kita nak elakkan diri kita daripada kena scam. Okay? So, sebelum kita nak tahu, sebelum kita nak elak daripada diri kita kena scam, so kita kena ada ilmu yang mana untuk kita kenal pasti benda tu betul, genuine ataupun scam. Sebab kebanyakan daripada kita terlepas banyak sangat peluang. Sebab benda yang betul kita anggap benda tu scam. So kita tak dapatlah peluang yang betul tu. Kan? Sebab kita tak mampu nak membezakan antara yang scam dengan yang betul. Dan juga kita tak mampu nak membezakan ataupun kita nak bertindak untuk mengelakkan diri kita daripada kena scam yang mana boleh menyebabkan kerosakan yang berlaku. Contohnya kerosakan emosi, kerosakan duit kita habis dan sebagainya. Okay? So, first of all, macam mana kita nak tahu benda tu scam ataupun tak? Macam ni kita nak tahu. Jadi, siapa kat sini yang ada pengalaman pernah kena scam? Okey, mungkin anda boleh bercerita, okey, boleh bercerita dekat ruangan komen. Mungkin ianya boleh dijadikan iktibar, boleh dijadikan pengajaran, boleh dijadikan panduan supaya diri kita ni tak terlibat dengan benda-benda yang scam ni lah. Okey. Biasanya kalau orang nak scam kita, dia akan bagi something yang nampak wow, nampak menarik. Okey, sebagai contoh, saya beri contoh Katakan dia kata okey, kita ada 3 package. Contoh kita ada 3 package. Kita ada 1,000, kita ada 5,000, kita ada 10,000. Okey. Lepas tu dia kata dalam kalau kita masuk package ni, setiap bulan kita akan dapat keuntungan sekian-sekian. Keuntungan tu dah tetap. Jadi kalau yang jenis-jenis macam ni, kalau tanya saya lah, pada pendapat saya memang akan kata benda tu scam. Sebab apa? Dalam dunia ni, mana ada satu benda sekalipun yang memberikan pulangan yang tetap? Memang tak ada. Okay, kalau kita fikir kan, contoh kalau kata ASB, mana ada bagi pulangannya tetap? Okay, ujung tahun dia akan kira dan dia akan beritahu. Sama juga macam tabur haji. Sama juga dengan apa-apa benda, memang tidak memberikan pulangan yang tetap. Melainkan kalau kita bekerja. Kalau kita bekerja, yes, gaji kita tetap. Kan? Tetapi kalau kita letakkan duit, kita bayar duit dan kita mengharapkan duit tu datang bulan-bulan tu tetap. Memang ada something fishy kat belakang. Okey? Dan begitu juga dengan bisnes. Bisnes, pulangan dia tidak tetap, keuntungannya tidak tetap. Bergantung kepada customer yang membayar, bergantung kepada customer yang mengambil satu-satu perkhidmatan tu, kan? Okey, tu habis bab tu. Begitu juga kalau kita tengok kebanyakan scammer-scammer ni, dia tak pakai bank account sendiri. Dia tak pakai bank account syarikat. Dia pakai bank account perseorangan dan nama yang digunakan untuk transfer duit tu adalah bukan nama dia. Dia main petik je nama siapa-siapa. Dia akan menggunakan akaun keldai. Akaun keldai ni dia macam ni tau. Okay. Bila dulu, sekarang ni dah susah sikit lah. Macam dulu kalau anda nak buka akaun, kadang-kadang bank dia tak tanya banyak lah. Okay. Dia tak tanya banyak. Okay. Dia maknanya kena isi form. Kalau form tu okey, then okey lah, dapat buka akaun. Okey, keldai akaun ni kebiasaannya ada dia punya token dia. Okey, token dia. Dia suruh seseorang buka akaun.
bila seseorang tu buka akaun, dia tunggu dekat luar bank. Okey, dia tunggu kat luar bank. Bila dia tunggu kat luar bank, okey, maka dia diberi duit daripada RM100 ke RM500. Dia diberi duit. Okey. Bila dia diberi duit, dia pun masuk ke bank dan dia buka akaun. Orang tu akan ajar dia lah macam mana cara nak buka akaun macam ni, sekian, dia akan ajar. Macam dia nak menjawab. Okey. Bila dah buka akaun bank, okey, maka bila dia dah keluar, dia kena bagi nombor akaun tu dekat orang tu dan orang tu akan pegang dia punya ATM card. Okey, jadi apa yang berlaku adalah apabila yang token tadi ni, okey, dia nak scam orang, dia akan gunakan nombor akaun kedai akaun tu. Dia akan gunakan nombor akaun tu. Jadi bila dia gunakan nombor akaun tu, katalah kita kena scam, kita masukkan duit dalam akaun orang tu, okey. Kalau kita report polis sekalipun, yang kena bukan yang token tu, yang orang tu. Orang tu pula dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa. Jadi ini masalah dia. Okey, macam mana saya tahu cerita ni? Cerita ni sebab abang ipar saya adalah manager bank. Memang pihak polis kadang-kadang datang untuk siasat, untuk tanya apa semua kan. Jadi memang ada dekat luar bank, kadang-kadang diorang tunggu kat luar bank. Okey, dia cari orang-orang yang nak buka akaun atas nama individu tu, dia bagi RM500,000. Jadi saya nasihatkan kepada sesiapa yang nak buka akaun, kalau orang lain suruh buka akaun, pastikan anda jangan accept. Kalau boleh anda nak buka akaun tu, buka akaun untuk kegunaan anda sendiri. Bahaya benda-benda ni. Biasanya yang gunakan benda ni adalah orang yang nak scam, orang yang nak buat money laundering, kan? Orang yang nak gunakan benda-benda yang tak betul ni lah. Okey, supaya diorang terlepas. Diorang tak susah lah. Maksudnya susah polis untuk tangkap. Okey, sebab yang orang yang suruh, yang token yang suruh buka bank account tu pun, dia pun tak kenal sangat pun. Dia just dapat RM500. Buka akaun bank dapat RM500. Contoh, dia pun tak tanya apa semua. Biasa benda ni berlaku kadang-kadang kat Sabah Sarawak. Sebab saya pernah ada orang ni lah, dia nak cuba scam saya. Tapi saya memang ada ilmu ni. Dia siap suruh transfer ke satu bank account ni. Okay. Lepas tu saya macam saja, saya tahu yang itu tu nombor account tu memang kedai account, saya tahu. Tapi saya saja je saya cakap kat dia, saya kata, tak boleh lah nak transfer duit ni. Saya dah cuba transfer tak boleh, dia reject. Lepas tu dia boleh bagi nombor bank account lain pula. Bayangkan, kalau bisnes tu betul-betul, takkan dia nak bagi nombor bank account lain. Dah lah nama pun lain. Okay, nama tu nama orang Sabah Sarawak. Kan? Jadi memang benda ni berlaku. So anda kena berhati-hati. Apabila anda nak beli apa-apa sekalipun, anda nak transfer duit sekalipun, pastikan transfer duit bukan dekat nama individu. Kalau anda nak transfer ke nama individu, anda kena pastikan memang anda kenal individu tu. Okay. Ada juga orang yang pernah kena scam, dia kenal individu tu. Contohnya kan, katalah saya ni nak scam orang kan. Okey, lepas tu saya akan gunakan, katalah Ahmad. Ahmad ni memang kawan kepada Abu, contoh Ahmad ni kawan kepada Abu. Saya pun boleh attack akaun Telegram Ahmad ni, okey, dan saya akan WhatsApp dekat Abu, saya kata, boleh tak pinjam RM500, aku emergency ni, urgent. Okey, lepas tu saya bukannya bagi nombor akaun Abu tu, saya bagi nombor akaun orang lain. Supaya bila dia trust pada kita tu, tapi nombor akaun tu nombor akaun orang lain. Dia cakap lah, ini bukan nombor akaun aku, sebenarnya aku guna akaun akak aku, contohnya. Kan? Dia akan gunakan macam tu. Jadi anda memang kena berhati-hati. Okey, apa saja transfer, kalau nak transfer ke orang yang memang betul kita kenal. Kalau orang tu cakap dia kenal, dia guna nombor akaun akak dia pun sekalipun, jangan percaya. Okey, kalau dengan syarikat, pastikan nombor akaun syarikat. Okey, itu yang penting. Lepas tu pula nak elakkan daripada kena scam, pastikan
syarikat tu berdaftar dengan SSM. Senang je nak tahu syarikat ni berdaftar dengan SSM ataupun tidak. Jangan hanya anda tengok sijil SSM. Minta nombor, anda cek dekat website SSM. Kan? Takkanlah anda nak beli satu-satu benda dengan nilai RM10,000, anda boleh main transfer macam tu aja. Lainlah kalau anda nak beli harga RM10, lainlah. Tapi ni ada orang yang RM10,000 pun dia percaya. Ini masalah. Okey, tanpa tengok anda transfer ke syarikat mana, tanpa melihat siapa orang yang anda transfer, siapa yang explain. Okey. Benda-benda ni penting untuk anda tahu sebenarnya. Okey, penting. Dan kalau boleh anda search dekat Facebook tu ada anti-scammer punya ni, anda join group tu supaya macam-macam cerita ada. Ada tu setengah-setengah tu dia buat macam mana tau cara dia nak scam. Dia buat macam mana? Dia buat okey, dia kata siapa nak kerja. Siapa nak kerja, senang je kerja dia. Just like dekat Shopee je. Like produk dekat Shopee contoh. Dia cakap macam tu kan. Boleh dapat antara 250 ke RM1,000 seminggu. Orang yang nak cari kerja dia memang bagus ni, buat kat rumah je. Ini lah bisnes online yang bagus. Contoh, dia percaya, dia teruja. Kan? Sebab dapat banyak. Lepas tu mula-mula dia akan buat macam ni lah. Dia kata okey, sekarang ni pergi dekat Shopee, tengok produk-produk ni, okey, like produk ni. Kita nak promote produk ni. Dia cakap macam tu. Okey, lepas tu dia kata okey, kena transfer RM20. Kita pun duk percaya, transfer RM20. Lepas tu dia transfer balik RM200. Kita pun shock. Transfer RM20 dapat RM200. Kan? Kita pun shock. Bila kita shock, dia kata nak banyak lagi, transfer lagi. Transfer lagi RM2,000. Lepas tu dia pun cakap lah, banyak lah dia helah dia. Dia cakap apa? Dia kata ni tak cukup syarat lah, apa semualah. Kita dah cuba ni lah, apa semualah. Okey, kalau tak tambah lagi RM1,000 nanti tak dapat duit RM20,000 contoh. Kan? Dia akan janjikan macam tu. Lala kita transfer, habis, lesap. Bayangkan, daripada RM20 kita percaya, RM20,000 kita hilang. Ada scammer yang macam tu. Jadi anda kena betul-betul berhati-hati. Okay, sama juga pengalaman saya yang buat emas ni. Saya konsultan emas. Yang mana ada juga yang scammer ni yang scammer emas. Ada, bukan kata tak ada. Ada yang saya jumpa, okey, beli emas sekian. Contoh beli emas 4 gram, boleh bayar dalam masa setahun dapat 40 gram. Contoh, ada. Dan setiap bulan dapat keuntungan sekian. Ada. Tapi benda tu kalau kita dengar macam tu pun kita dah tahu dah benda tu tak patut syariah. Sebab apa? Sebab anda beli emas, anda kena faham. Beli emas kena apa? Kena harga kena spot, baru patut syariah. Mana boleh anda beli, anda kata anda beli 40 gram, anda dapat 4 gram aja. Tak boleh. Situ pun kita dah nampak dah dia punya dia punya keskamannya. Keskamannya boleh pula macam tu. Okey. So sama juga dengan ada setengah-setengah scammer ni, dia gunakan apa tahu? Dia rolling, dia buat money game. Dia janjikan keuntungan, tetapi keuntungan yang diberikan tu adalah hasil daripada orang yang bayar package tu. Contoh, katalah orang tu bayar package RM1,000. Daripada RM1,000 tu boleh dapat sekian lah contoh kan. Yang ini ni mak saya pernah kena. Okey, dia cakap macam ni tau. Okey, kita ada satu projek ikan semilang contoh. Memang ada kolam dia ada, company dia ada, memang ada, semua ada. Memang tak nampak lah dia punya cara dia buat tu tak nampak. Yang dia janjikan dia kata apa? Dia kata okey, bulan pertama akan dapat 10%, bulan kedua dapat 10%, bulan ketiga akan dapat pulangan 100%. Dia kata memang kita buat bisnes, kita ada macam ni. Saya cakap, walaupun buat bisnes, mana boleh kita janjikan pulangan yang tetap? Tak boleh. Jadi cuba anda bayangkan, bulan pertama dapat 10%. Okey, fine lah, kita masuk 1,000, bulan pertama 10%, dapat 100. Bulan kedua dapat 10%, dapat 100 lagi.
Bulan ketiga dapat 1,000. Bayangkan. Macam mana boleh macam tu? Rupa-rupanya selepas setahun company ni collapse. Sebab apa? Sebab produk yang dia jual tu tak ada pun memberi keuntungan 100% tu satu. Dia kena jual berapa pula kuantiti yang dia nak jual tu satu hal lah. Lepas tu pula kalau kita tengok dia menggunakan duit orang yang last masuk ni untuk bayar yang RM100 dengan RM1,000 tu. Dia pusing kat situ. Jadi lama-lama duit tu akan habis, tak cukup pun. Sebab yang masuk baru bayar yang lama. Yang masuk baru bayar yang lama. So, ini juga merupakan cara-cara untuk scam orang. Jadi saya nasihatkan anda, okey, kalau anda nak masuk, tak kisahlah mana-mana pelaburan, mana-mana produk, mana-mana bisnes, pastikan yang pertama anda kenal orang tu. Yang kedua anda tahu syarikat tu syarikat apa, ada SSM dia, dan mulakan dengan nilai yang rendah. Contoh macam saya kan, saya buat konsultan QBEB, konsultan jual beli emas. Okey. Mula boleh register syarikat, register buka akaun simpan nama percuma, kan? Jadi kat situ tu kalau orang nak scam takkan dia bagi buka akaun percuma. Tu satulah. Yang kedua, anda boleh mula dengan RM10. Takkanlah scammer nak charge RM10. Kan? Dia mesti beribu-ribu punya. Jadi anda cuba dulu RM10, anda tengok sendiri, nilai sendiri sebelum nak bawa kepada yang lebih besar. Klien-klien di bawah saya ada yang beli emas sampai beratus ribu, bukan kata tak ada, ada. Tapi mereka cuba yang nilai rendah dulu. Nilai RM10, dia cuba, dia nak tengok dulu. Tengok dulu resit dia macam mana syarikat dia, macam mana cara operasi dia, siapa lagi yang ada akaun simpanan emas. Jadi kat sini ni sebenarnya, jika anda bijak, jika anda ada ilmu, barulah anda takkan terlepas peluang yang mana benda yang betul anda kata scam disebabkan anda dah pernah kena scam sebelum ni. Anda dah pernah kena scam sebelum ni, RM20,000, RM30,000, dan datang satu peluang benda yang betul, anda kata scam yang menyebabkan anda terlepas peluang tu. Sedangkan benda tu betul. Ini memang selalu saya jumpa sangat. Yang mana saya pun tak boleh nak paksa orang. Kan, saya cuma boleh bagi tahu. Cumanya kalau kita bijak, okay, kita boleh mulakan dengan nilai yang rendah. Contoh RM10 ke RM100. Kalau nak hilang pun, kita tak adalah merosakkan kehidupan kita, kan? Tapi kalau benda tu betul, then dia memberi pulangan yang bagus kepada kita. Kita buat due diligence, kita tanya orang, kita tanya pengalaman orang, kita tengok macam mana orang tu buat. Jadi kat sini ni lah sebenarnya kebijaksanaan kita untuk kita tahu benda tu scam ataupun tidak. Dan last kali yang saya nak kongsikan adalah, sekiranya anda dapat satu-satu info, pastikan anda bertanya dulu dengan orang. Walaupun anda tengok artis yang join, bini artis yang join, benda tu popular, walaupun macam tu, pastikan anda search, anda tanya dengan orang, minta pandangan kedua, pandangan ketiga, pandangan keempat. Kalau orang tu boleh jawab dengan keadaan yang yakin dan semuanya lengkap dengan dokumen apa semua, then okey. Jadi kat situ itulah sebenarnya. Betul tu Kak Ros. Kenapa kena scam? Sebab tergoda dengan pulangan yang besar tiap bulan. Satu, tergoda dengan pulangan yang besar. Dalam dunia ni tak ada pun pulangan yang besar menggunakan modal yang kecil. Tak ada. Anda kena usaha. Yang dapat pulangan besar tu sebenarnya diorang dah berusaha. Diorang dah buat sekian lama. Diorang buat bisnes. Kan? Kita pula nak dapat pulangan yang besar dengan keluar duit sikit aja. Mana logik, kan? Satu lagi, kadang-kadang kita ni ada perasaan tamak. Ini masalah. Ataupun kita dalam keadaan terdesak. Kita ada duit sikit je ni, kita dalam keadaan terdesak. Kita kata tak apalah, masuklah. Nanti bulan depan aku akan dapat RM10,000 nanti. Macam mana? Jadi kat sini ni lah sebenarnya. Okay, anda kena pastikan Pastikan ilmu letak nombor satu.
Biarlah kita invest dekat ilmu. Biarlah kita bayar dekat orang untuk kita coaching ke dan sebagainya ikut kemampuan kita, daripada kita habiskan duit satu pasal dengan mengharapkan pulangan yang besar. Okey. Jadi saya doakan semoga kita semua terselamat, terhindar daripada skamer-skamer yang ada kat luar sana. Dan pastikan kita ni bijak supaya kita ni tak kena scam. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Apa yang penting, bersatu hati, berjaya bersama. InsyaAllah besok kita jumpa lagi di FB Live 8 PM. Bye-bye.